Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan kami demografi di Brunei Darussalam. So untuk pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kuliah kami, iaitu yang pertama saya Muhammad Abdul Afiq Benjamin, seterusnya Ainul Junaidah binti Jais, Nurul Fara'in binti Matsami, Nurul Afizah binti Safi, dan Nur Syahira binti Skawi. Okey, untuk part pengenalan saya serahkan kepada Ainul Junaidah binti Jais. Untuk pengenalan, negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang kecil dengan keluasan 2,226 batu persegi atau 5,755 km yang terbahagi kepada 4 daerah. Brunei mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 dan telah menjadi wilayah perlindungan Britain sejak tahun 1888. Negara Brunei Darussalam masih banyak bergantung pada pendapatan dari minyak mentah dan gas asli untuk membiayai program pembangunannya. Negara ini telah dikurniakan sumber daya alam yang kaya dengan lokasi yang strategis di rantau ini. Unjuran dan trend demografi Brunei Darussalam. Pada tahun 2019, dianggarkan penduduk Brunei Darussalam berjumlah seramai 459,500 orang yang terdiri daripada 244,500 orang lelaki dan 215,000 orang perempuan. Majoriti penduduk yang tinggal di Brunei Darussalam adalah bangsa Melayu dengan jumlah seramai 258,000 dan 258,465 orang dan 40,534 orang yang telah direkodkan dari bangsa Cina yang merupakan bangsa kedua terbesar selepas bangsa Melayu dan diikuti lain-lain bangsa. Walaupun mengikut demografi, daerah Belait adalah daerah yang terbesar di Brunei Darussalam, namun daerah Brunei Muar yang merupakan daerah paling kecil di Brunei Darussalam mencatatkan penduduk yang terbesar. Berdasarkan fakta sejarah, pelbagai unsur budaya dan peradaban asing mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi budaya negara ini. Negara Brunei Darussalam kaya dengan warisan budaya yang terus dikekalkan sehingga hari ini. Seterusnya. Masalah sosial budaya dan ekonomi yang berkaitan atau mempengaruhi trend demografi di Brunei. Satu, kefahaman masyarakat Brunei terhadap kebudayaan. Kefahaman masyarakat Brunei terhadap kebudayaan masih kurang jelas sehingga ada yang mentakrifkannya hanya semata-mata nyanyian, muzik dan tarian. Masalah pemahaman seperti ini selalu gagal dilihat atau difahami dari perspektif yang betul, yang pasti akan mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat. Bidang kebudayaan tidak menampakkan banyak masalah, tetapi jika dilihat dengan lebih mendalam dan teliti, masalah asas itu memang ada, terutamanya dari segi koordinasi. Ketiadaan koordinasi yang berkesan di kalangan agensi-agensi tersebut telah menimbulkan masalah seperti duplikasi dan kekeliruan mengenai peranan dan fungsi-fungsi agensi itu terhadap pembinaan dan perkembangan budaya. Kedua ialah kebebasan ekonomi. Skor kebebasan ekonomi negara Brunei Darussalam adalah 66.6, menjadikan ekonominya yang ke-57 paling bebas dalam Indeks 2021 oleh Country and the Culture 2021. Kebebasan ekonomi sedikit menurun di Brunei selama 5 tahun kebelakangan ini. Ekonomi negara tetap kukuh dalam kategori bebas sederhana. Faktor utama yang menahan Brunei dalam Indeks Kebebasan Ekonomi terus menjadi skor yang sangat rendah pada petunjuk kesihatan fizikal. Seterusnya. Ketiga ialah aktiviti komersial. Merupakan perdagangan masih di peringkat awal. Industri tempatan merangkumi kilang pembotolan air, franchise minuman ringan dan syarikat pakaian.
Pelaburan asing digalakkan tetapi tidak dikembangkan. Keutamaan diberi untuk memastikan kestabilan persekitaran semula jadi dan semua industri pencemaran dilarang. Masalah demografi utama yang sedang dan dihadapi oleh Brunei. Next. Masalah yang pertama ialah isu kesihatan. Walaupun negara Brunei merupakan sebuah negara yang maju dari segi ekonomi minyak dan juga pembangunan, namun negara Brunei juga mempunyai masalah demografi utama yang sedang dihadapi disebabkan oleh saiz negara yang kecil. Isu kesihatan ini merupakan penyakit yang paling biasa di kalangan orang Brunei, yang mana terdapat penyakit parah, penyakit jantung, koronari, penyakit kardiovaskular dan diabetes adalah penyebab utama kematian dan kesakitan di negara Brunei Darussalam. Di Brunei sendiri, merokok adalah penyebab utama kematian dan paling banyak dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat di Brunei. Pada tahun 2008, 90% kes parah paru-paru ini disebabkan oleh asap rokok yang sekaligus menjejaskan keluarga dan individu berokok. Seterusnya. Masalah yang kedua ialah pengangguran. Pada tahun 2012, menunjukkan tren pengangguran dalam kalangan belia semakin meningkat. Faktor utamanya ialah pengambilan yang tinggi dalam tenaga kerja asing yang menyebabkan peningkatan pengangguran untuk penduduk tempatan sendiri, yang mana pengambilan pekerja asing mencecah puluhan ribu orang. Kadar pengangguran ini meningkat kepada 9.3% pada tahun 2017 berbanding 6.9% pada tahun 2014. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh sikap penduduk sendiri yang tidak mahu menerima gaji yang rendah. Seterusnya. Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh negara Brunei berkaitan dengan masalah penduduk. Next. Cabaran yang pertama adalah penyediaan infrastruktur dan perumahan. Walaupun negara Brunei tidak mempunyai masalah yang sangat tinggi, namun negara Brunei mempunyai cabaran dalam infrastruktur dan mengagihkan kemudahan asas untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk mereka. Kemudahan asas juga termasuk perumahan awam untuk menampung penduduk di Brunei. Penyediaan yang diperlukan juga adalah dari segi pendidikan, kesihatan, bekalan air bersih dan elektrik serta kemudahan jalan raya. Namun dalam kemudahan ini, terdapat juga isu kewangan dan keupayaan yang menyebabkan industri pembinaan terbatas. Seterusnya adalah cabaran pengangguran. Cabaran yang dihadapi oleh Brunei adalah masalah pengangguran. Hal ini menimbulkan isu tentang masalah kewangan dan kemurungan daripada masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah pengangguran berkait rapat dengan masalah kewangan. Oleh kerana masalah pengangguran yang sering berlaku, ianya akan mengakibatkan masalah kemurungan dalam penduduk. Pembelanjaan penduduk juga terbatas oleh kerana masalah kewangan yang mereka hadapi. Seterusnya adalah masalah sosial. Masalah sosial juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh Brunei. Masalah sosial yang semakin meningkat akan menyebabkan populasi penduduk bertambah. Contohnya, mereka kurang didikan agama dan pengaruh rakan sebaya. Next. Seterusnya adalah polisi penduduk di Brunei Darussalam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2017, polisi bermaksud rancangan ataupun tindakan yang dipersetujui oleh pihak secara rasmi sebagai asas untuk membuat dan melaksanakan sesuatu keputusan. Di Brunei, polisi yang telah ditemui di Brunei adalah hukum hudud. Di Brunei terdapat 3 fasa hukum hudud dilaksanakan, iaitu fasa pertama yang dilaksanakan pada 1 Mei 2019 yang mana melibatkan hukum takzir selain daripada hukum kisas dan hukum mati.
Fasa kedua dan ketiga ialah dilaksanakan sepenuhnya pada 3 April 2019 termasuk hukum mati. Menurut beliau juga, setakat ini kes hudud belum dibicarakan, akan tetapi yang ada hanya kesalahan mencuri dan hanya dijatuhkan hukum ta'zir yaitu penjara. Terdapat juga kes yang menyebabkan kecederaan kisas yang dijatuhkan hukum liat yaitu denda sebanyak $91,000 dan dipenjarakan selama 5 tahun. Tujuan hukum hudud dilaksanakan adalah demi menjaga keharmonian sesebuah masyarakat dan juga memelihara hak manusia dalam sesebuah negara. Hukum hudud dilaksanakan supaya manusia takut melakukan kesalahan jika didapati melakukan kesalahan tersebut. Di Brunei Darussalam, mereka melaksanakan hukum hudud secara berperingkat, bertujuan melaksanakan hukum hudud bagi memastikan hak rakyat dapat terbela dan terjamin. Berikut merupakan undang-undang jenayah dalam Islam. Yang pertama ialah qisas dan diyat. Pemerasan bermaksud pemerasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Hukum hudud pula ialah hukum yang tidak boleh dipindah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ta'zir pula ialah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim. Diyat merupakan denda yang dikenakan terhadap pesalah. Secara konklusinya, dalam setiap negara mempunyai cara tersendiri bagi memastikan negara aman dan damai daripada segala ancaman. Oleh hal yang demikian, Ketua Negara, Presiden ataupun Perdana Menteri haruslah bersikap rasional dan bijak dalam melaksanakan perundangan bagi memastikan negara selamat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berjiwa rakyat dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang datang. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.